Okay, bismillahirrahmanirrahim. أولا قبل أن نبدأ ننظر إلى توصيف المادة. توصيف المادة أو نسميها المقرر. Kita akan tengok pada soalan sekali lagi. للمراجعة untuk mengulang kaji. نراجع الموضوعات التي يجب أن ندرسها في هذه المادة. Kita akan tengok sekali lagi tajuk yang perlu kita belajar dalam subjek ini, iaitu saraf. Saraf Baik. Okey, nampak Nampak soalan tu? Nampak Ustaz. Okey. Idzan في يوم الاثنين الماضي ناقشنا أو عرضنا المعلومات الأساسية عن الصرف. Kita dah bincang tentang asas-asas sejarah tarikh ilmu sarf, ahamiyah ilmu sarf, الفرق بين علم الصرف والنحو. ثم قرأنا المقالة في إنترنت من موقع برنامج. Kita dah baca satu maqalah daripada internet, daripada website atau web bernama. Baik. فاليوم إن شاء الله سنقرأ هذه المذكرات. Kita akan tengok sekali lagi, sekali limbas berkenaan dengan 4 PowerPoint utama dalam subjek ini, yang mana saya dah share dalam YouTube. Cuma mungkin gambar je lah kot. Okay, ini adalah PowerPoint dan juga penerangan ya. Jadi saya akan share semula rakaman lecture ni dalam YouTube. Jadi untuk tengok semula. Okey. Baik. إذن في هذه المادة إن شاء الله سندرس وأيضا درسنا بعض الموضوعات تتعلق بالميزان الصرفي. Kita akan belajar, dan ada yang kita dah belajar berkenaan dengan al-mizan as-sarfi, timbangan saraf. ثم المجرد والمزيد, ثم الصحيح والمعتل, ثم الفعل المبني للمجهول. Okey, kita akan tengok subjek ni. Okey, mana kita dah baca berkenaan dengan al-mizan as-sarfi. Al-mizan as-sarfi ibarah an wazni al-fi'l fi as-sarf. Timbangan perkataan dalam saraf. Itu dipanggil al-mizan as-sarfi. Okey. Jadi kita timbang perkataan tu berdasarkan 3 huruf asal, iaitu fa, ain, lam. Okey. Jadi daripada fa, ain, lam tu jadilah dia sulasiyah. Fi'il sulasi, isim sulasi. Okey, bila ditambah dia jadi rubai, khumasi, sudasi. Okey. Baik. Jadi dekat sini asalnya ialah fa, ain, wa lam. Okey. Okey, yang ni kita dah tengok sebelum ni. Okey, jadi dekat sini fa, ain, lam. Masalah Ustaz. Ya. Ada apa? Tak ada slide. Slide syariah. Set slide. Oh, tak nampak slide. Sekejap, saya. Fa, ain, lam. Sekejap. Fa, ain, lam. Nampak? Dah nampak. Okey. Nampak? Nampak Ustaz. Okey. Saya ulang balik. Al-mizan as-sarfi, al-mujarrad wal-mazid, as-sahih wal-mu'tal, al-fi'l mabni lil majhul. Okey. Jadi ni kita baca sekali limbas sebab kita dah tengok sebelum ni, iaitu al-mizan as-sarfi, al-mujarrad wal-mazid, as-sahih wal-mu'tal, al-fi'l mabni lil majhul. Baik. Jadi kat sini asal dia, kita al-mizan as-sarfi, kita nak timbang perkataan tu dalam wazan saraf. Jadi dia panggil al-mizan as-sarfi. Kalau hari kiamat dia panggil al-mizan. Iaitu timbangan manusia di padang mahsyar. Okey, itu mizan, itu al-mizan fi yaumil akhirah. Ini al-mizan as-sarfi. Baik. Kita nak timbang macam mana? Kalau kita timbang barang, kita timbang kilogram, gram. Tapi dalam saraf kita timbang berdasarkan fa, ain, lam.
Okey, ini asal dia. Jadi yang asal ni fi'il yang asal fa'ilam ni fi'il sulasi. Isim yang asal sulasi nama isim sulasi. Okey. Bila dia bertambah jadi rubai 4. Khumasi, sudasi. Baik. Masalan zara'a al-wazn as-sarfi fa'ala. Fi'il Fi'il sama fa'ala. Okey, ni dia punya dah. Okey. Okey, jadi dekat sini tapi kalau fi'il tu ditambah tapi asal, bukan fi'il mazid, fi'il mujarrad. Okey, fi'il mujarrad ni ada dua. Fi'il mujarrad sulasi, fi'il mujarrad rubai, ya. Okey, fi'il mujarrad sulasi fa'ala. Fi'il mujarrad rubai, maka fa'ala tu ditambah lagi satu lagi lam, jadi fa'lala, Jadi fa'lala ni contoh dia zalzala. Okey, fi'il zalzala al-wazn sarfi fa'lala. Zabarjat. Jadi zabarjat ni ditambah lagi dua huruf dekat belakang fa'alala. Jadi fa'allala. Masih ditambah lagi dua lam. Jadi 3 lam. Ya. Baik. Adapun fi'il sulasi yang ditambah fi'il sulasi yang ditambah huruf imbuhan dia. Masalan intasara. Intasara ni jadi al-wazn as-sarfi ifta'ala. Ifta'ala lianna asal fi'il dia nun sad ra fa ain lam nasara nasara. In hazama in fa'ala istakhraja istaf'ala. Right. Ini kita dah tengok Jadi huruf-huruf ziyadah ni ialah huruf imbuhan yang kita tambah dalam saraf menjadikan fi'il sulasi jadi rubai. Rubai jadi khumasi, khumasi jadi sudasi. Diringkaskan, akronim dia adalah sa'altumuni. Okey. Sa'altumuni. Okey. Jadi kaedah dia idza huzifa minal kalimah harfun, jika dihazafkan, dibuang daripada kalimah itu satu huruf ataupun lebih, huzifa ma yuqabiluhu fil mizan. Maka pada mizan sarfi juga dibuang. Contoh fi'il ni saya dah tulis, kita dah tengok sebelum ni. Fi'il amar ud. Fi'il amar ud. Wazan dia full. Wazan dia full. Kenapa full? Mana ain dia? Sebab asal dia ada. Al-aslu ada. Idzan عندما يتم تحويل فعل ماضي إلى الأمر. Jadi bila ditukar fi'il madhi ni kepada mudhari', kemudian ditukar kepada amar, maka huruf ainul fi'il dibuang, iaitu huruf alif. Jadi ud, jadi wazan dia full. Thumma wazan fi'il kul, wazan dia ul, asal dia akala, yang dibuang ni adalah alif. Kemudian fi'il is'a, wazan dia if'a. Mana lam dia? Lam dia ada pada sa'a. Di sini, sa'a ni. Okey. Jadi dibuang huruf ya ni, ataupun dipanggil alif maqsurah, dibuang. Jadi wazan yang tinggal adalah if'a. Wazan kena ikut fi'il. Okey. Thumma fi'il yasifu, wazan dia ya'ilu. Mana huruf fa? Kenapa bukan yaf'ilu? Kerana asal dia wasafa. Okey. Wasafa yasifu, jadi ya'ilu. Baik. Jadi inilah kaedah dia. Idza huzifa minal kalimah harfun aw aktsar, jika dibuang satu huruf daripada fi'il tu ataupun lebih, maka wazan dia pun macam tu. Okey. Baik. Ada satu fi'il Ini kita dah tengok dah minggu lepas kan Ada satu fi'il huruf amar. Fi'il amar fi'il amar. Okey. Sekejap saya nak tulis. Tak jadi pula ni. Okey. Fi'il amar dia qi. Siapa boleh bagi wazan dia apa? Qi. Qi itu fi'il amar. Siapa tahu wazan dia apa? Siapa tahu makna qi? Awalan makna dia apa? Qi. Tahu ke tak tahu? Tak tahu. Tak tahu. Dia bukan, ni bukan filem filem apa, filem hantu tu Kak Limah. Kamu pisang bukan?
Dia panggil ke bukan. Qi ni asal dia ialah okey. Dalam kes yang macam ni, apabila kita keliru, pepatah Melayu kata apabila tersesat kembali ke pangkal jalan. Okey, apabila kita tak tahu kat mana perkataan dia, cari asal dia dalam fi'il madhi. Sekejap. Ni asal dia. Waqa. Dapat mana waqa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Apa makna wa qina azaban nar? Kena ayat baca doa dah kan, tak tahu doa tu, doa makan. Wa qina azaban nar. Apa makna dia? Jauhkan. Hindar. Hindar, peliharalah. Nanti kan ada kata Arab, al-wiqayah khairu min al-ilaj. Prevention is better than cure. Qi lah tu. Cuma wa qina tu, wa tu wa dan qi tu fi'il amar dia. Peliharalah siapa? Kami. Wa qina azaban nar. Jadi fi'il amar dia satu ni je. Itulah. Inilah qi dia. Jadi wazan dia apa? Fi. Apa wazan dia? Fa'ala. Bukan wazan qi ni. Okey. Ain. Aywa. Ain. Ain. Dah. Sebab dia buang yang ni. Dia buang fa, dia buang lam. Itulah maksud dia. Jadi ini apa ni, contoh qi ni adalah tambahan kepada aud, is'a, yasifu. Kalau fi'il tu pendek, wazan dia pun pendek, itulah maksud dia. Jadi ain al-wazn as-sarfi, qi fi'il amr qi al-wazn as-sarfi lahu huwa ain. لأن أصل الفعل وقى يقي قي وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. Apa lagi kita nak baca? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Kenapa jadi qu? Sebab ramai. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum. Peliharalah diri kamu. Qu anfusakum wa ahlikum. Apa sambungan dia? Bila terluka. Nara. Nara. Macam tu lah belajar saraf. Bila belajar saraf, apa perkataan tu? Cari, adalah doa makan, adalah ayat Quran, selalu baca. Macam tu lah baru kita rasa kita duk belajar benda tu. Ada tapi kita dah baca tapi kita tak tatbiq. Okey. Okey. Kita tengok. Al-abwab. Kalau kita belajar saraf kan, kataba yaktubu, fa'ala yaf'alu, kataba yaktubu, fa'ala yaf'alu, jalasa yajlisu, fa'ala yaf'ilu, daraba yadribu, fa'ala yaf'ilu. Itu nama dia abwab as-sarfiyah. Itu nama dia fusul, dipanggil. Okey. Jadi dekat sini tak perlu hafal benda tu, dia ada 19 ni. Makna dia fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, macam tu Ni fa'ala yaf'alu, kataba ni fa'ala, jalasa, najaha, ni berkaitan semua. Fa'ila bagi bawah semua, alima, fariha, syariba. Okey? Baik. Bagi kita yang belajar bahasa Arab, bila belajar bahasa Arab, dia akan belajar nahwu dan saraf. Kita kena baca dengan barang yang betul. Kataba, jalasa, najaha. Okey, tu okey. Kadang-kadang kita baca alima, kita confuse. Alima, alama. Fariha baca faraha. Syariba lagi terang. Syariba kadang-kadang kita baca syaraba. Sebab dia keliru. Syariba yashrabu. Jadi dia ambil yashrabu jadi syaraba. Okey.
Jadi benda-benda ni kita kena baca dengan betul. Lebih-lebih lagi bila kita mengajar sekolah. Okey. Azuma. Okey. Fi'il yang paling banyak dalam bahasa Arab ni yang bahagian atas semua. Nombor 2 banyak, syariba bahagian bawah ni yang sedikit yang makin kurangnya dia macam itulah anak panah dia. Daripada banyak ke sikit. Azuma, kabura, hasuna. Okey. Yang nombor 3 ni boleh identify, boleh kenal. Kalau yang jenis azuma, kabura, hasuna ni dia lebih berkaitan dengan sifat. Azuma azim, kabura kabir, hasuna hasan. Ataupun dia berkaitan dengan warna. Okey. Baik. Jadi dekat sini maksud saya bila kita nak tukar kepada fi'il mudhari', kataba yaktubu, kan? Daraba yadribu, qara'a yaqra'u. Okey? Dia tak sama. Okey? Jadi baris-baris tu kalau kita tak pasti kita buat apa? Kita tak tahu. Syariba apa ni lah? Syariba yashribu ke syariba yashrabu ke syariba yashrubu. Bunyi macam sedap. Boleh masuk tiga-tiga. Kita buat apa kalau kita tak pasti? Tengok kamus. Esok pergi sekolah kan? Serabut ke banyak kerja ke tiba nak mengajar, terlupa tak ingat. Selain daripada tanya kawan, selain dia nak tanya cikgu pembimbing, takut kena marah ke, takut kena potong markah ke, malu ke apa ke, apa yang kita kena buat? Kamu. Ya? Kamu. Apa? Tak dengar. Tengok kamu Ustaz. Tengok kamus. Jangan duk cari pula pergi kamu lah, tertinggal kat rumah. Kamus mak ni kat handphone tu ada jangan. So guna handphone je tu cara paling pantas. Okey. Baik. Ini ada arba'ah rubaiyah ni dia punya af'ala. Okey. Kita akan tengok ni dalam mushtaqat af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Okey. Jadi dekat sini kita bukan nak menghafal wazan dia saja, kita nak tengok fi'il. Asyraqa. Nak tengok makna. Syarqun timur, asyraqa terbit dari timur. Asyraqatis syams, matahari terbit dari timur. Asmara ni apa? Idza asmara wa yan'i. Bukan berasmara. Asmara ni apa? Min kalimah samar. Apa makna samar? Al-ilmu bila amalin kasyajar bila samar. Ilmu tanpa amal ibarat pokok tanpa Buah. buah. Jadi asmara tu fi'il dia. Buah berapa? Berbuah. Jadi fi'il berbuah. Kan kita kata jadi pokok berbuah, ambillah fi'il tu. Jadi kena ingat. Af'ala kita kena hafal saraf ni ikut package. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il madhi, fi'il mudhari', kena package. Macam hafal lah Tapi kalau saraf tak boleh package sebab dia ada kaedah dia. Okey. Af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu. Ni asra'a yusri'u, asyraqa yushriqu, athmara yuthmiru. Fa'ala yufa'ilu, sa'ada fi'il mudhari'. Yusa'idu. Yusa'idu, lahaza. Yulahizu. Yudahizu. Yunakishu. Naqishu. Fa'ala yufa'ilu. Okey. Jadi yang sebelum ni tahu dah kot makna carilah fa'ala gharrada. Fa'ala yufa'ilu gharrada Yugharridu. Gharrada ni burung. Gharradat at-tuyur. Burung tu berkicauan. Saddaqa yusaddiqu, membenarkan. Haqqaqa Yuhaqqiqu. yuhaqqiqu. Okey, haqqaqa yuhaqqiqu. Okey. Cuba tengok yang tadi yang arba'ah rubaiyah. Okey. Li rubai al-mujarrad. Okey, rubai mujarrad ni sulasi mujarrad fa'ala, rubai mujarrad fa'lala. Kita dah tengok minggu lepas isni lepas iaitu fi'il dia fa'lala. Fa'lala fi'il dia apa ni zalzala. Zalzala lagi dahraja lagi
waswasa. waswasa, Apa dia? Dahraja, zalzala, waswasa, waswasa. Waswasa. Okay. Fi'il ni dalam kamu ajar nanti saya bagi link dia. Sebenarnya dia ada khas tajuk ni dalam buku 364. Ya. Jadi mana tahu esok pergi sekolah kena posting ke kena mengajar ke, buku 364 KBG yang di sekolah SABK tu ada khas tajuk ni. Okay. Wasita khumasiyah minha khamsah min mazid as-sulasi biharfain. Okay. Ini mazid sulasi biharfain iaitu ini fi'il sulasi tambah 2 huruf. Maka dia jadi 3 tambah 2 jadi 5. Ya, asal fa'ala tambah 2 huruf jadi khumasi. Wazan dia ifta'ala. Ifta'ala. Jadi asal dia misal fa'il ibtasama. Ibtasama. Asal dia apa? Ibtasama ni apa sulasi dia? senyum, Senyum. Ba, sin, mim. Bahasa Ni ni. saya ya, asal dia ini tu. Ataupun kita panggil al-basmah. Basmah. Basmah ni tak ada orang Melayu tapi orang Arab ada nama dia basmah. Basmah ni senyum. Jadi ibtasama tersenyum. Basmah senyum. Apa ni ibtahaja. Asal fi'il dia bahjah kan. Gembira, happy. Jadi ibtahaja jadi fi'il. Maksud dia bergembira, ada makna kat situ. Jadi biasanya if ni ada makna tersenyum, ter dengan sama dengan, tapi in fa'ala in dafa'a, asal fi'il dafa'a, tertolak. In talaqa, bertolak. In talaqa, asal dia talaqa, tolak. Jadi orang yang cerai, tolak lah, dia tolak. Okey. If'alla ni dia lebih kepada warna dan juga sifat. Ikhdarra min fi'il, daripada warna apa? Khadra warna apa? Hijau. Hijau. Jadi ikhdarra menjadi hijau. Hijauan. Dia jadi orang hijau. Kalau dia jadi orang warna merah, hamra, tukar jadi fi'il. Ihmar. Ihmarra. Hamara. Aswad, dia tukar jadi hitam. Aswad. Iswada. Iswada. Dalam Al-Quran ada. Dia cerita orang-orang Arab jahiliyah bila dapat anak perempuan muka dia jadi hitam. Iswadda wajhuhu wa huwa kadhim. Muka hitam. Bukan dia hitam, itu makna dia bahasa kiasan. Orang bila marah tu muka dia merah padam. Arab guna hitam lah. Bukan jadi orang minyak. Jadi gitulah. Kalau kuning, dia malu tiba muka jadi warna tukar jadi warna kuning. Jadi isfarra min kalimah safra. Satu lagi dia refer kepada sifat i'wajja. Iwaj ni bengkok. Iwajja tempang, orang jalan tempang, kaki tempang, kaki bengkok. Okey. Tafa'ala. Okey, wazan tafa'ala ni dia tambah apa? Huruf ta dengan huruf alif. Pada huruf pertama dan huruf ketiga. Okey, dia menunjukkan perbuatan yang melibatkan dua pihak. Tamayala. Tamayala tu begitu, dia pokok kan, tamayala. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, kanan. Ada dua side. Kan? Taqabala. Kan minggu lepas kita dah tengok sebenarnya makna qabila, berjumpa. Qabala, pergi jumpa seorang-seorang. Taqabala, jumpa dua-dua. Dua-dua tu ada intention, ada niat nak berjumpa. Di taqabala. Tasyajara. Siapa boleh teka makna tasyajara? Adakah pokok? Bergaduh. Bertasyajur. Bertengkar. Tengkar. Pernah tak tengok orang tengkar seorang-seorang? tak pernah. Tu gila nama dia. Saya bertengkar ni tak nampak depan saya tu.
Tu sakit mental nama dia. Bertengkar mesti ada dua-dua. Laki bini, biasanya laki bini bertengkar kan. Pernah tengok lecturer bertengkar dengan student. Dengan pening belo dia kot Anjing bertengkar sama dia. Anjing menyalak Tasya Jarrah lah. Jadi mesti ada dua pihak. Tafa'ala. Sata'allama. Ni dah alima. Alima tahu. Alima tahu. Allama mengajar. Ta'allama apa? Ta'allama apa? Ta'allam tu as-sarf al-yawm. Ana ata'allam. Saya mengajar. Belajar. Ta'allam belajar. Jadi kalau pelajar muta'allim. Dalam hadis Nabi kata kun aliman. Jadilah orang alim. Au muta'alliman atau orang yang belajar. Kan? Ada 5 cuba cari hadis tu. Kaitkan dengan seorang. Nanti bila mengajar bahasa Arab, ta'allam, ana ta'allam. Jadi kita nak bagi pelajar kita suka bahasa Arab, kaitkan dengan hadis. Ta'allam al-Quran. Okey. Kun muta'alliman. Jadilah orang yang belajar. Kun aliman. Jadi apa? Ta'allam al-Quran. Belajarlah al-Quran tu. Carilah dalam tu. Dalam benda-benda ini kita boleh cari dalam perkataan ataupun dipanggil corpus. Tengoklah dalam web dan sebagainya, dipanggil ada senarai kata perkataan ta'allam mufradat al-Quran. Ta'allam al-Quran tu apa? Ta'allam dalam hadis tu apa? Jadi kita boleh kaitkan kita boleh kaitkan perkataan tu daripada sumber-sumber yang berbeza-beza. Takawwana. Okey. Ta'allama fi'il madhi, mudhari' ta'allama yata'allamu. Takawwana Yatakawwanu. okey. Ta'ajjaba Yata'ajjabu. Yatakawwanu terdiri. Takawwana al-bait min apa? Ta'ajjaba ta'ajjab atau ta'ajjub. Ya. Rubai mazid ni ialah daripada yang tadi. Fa'lala tambah ta jadi tafa'lala. Macam ni lah. Jadi ni. Tazalzala ni asluhu zalzala. Tadahraja asluhu madza? Tadahraja. Keluar nombor ni. Okey. Dahraja. Tadahraja asluhu dahraja. Jadi ada ter dekat situ. Zalzala bergoncang. Tazalzala tergoncang. Dahraja menggolekkan. Tadahraja tergolek. Ya. Tergolek bola, tergolek bukan orang tergolek. Tergolek ni benda yang bulat berpusing-pusing. Kalau orang tu badan dia bulat tergolek tak apalah. Boleh lah. Jadi bahasa kiasan. Sittah sudasiyah. Sudasiyah ni fa'il sudasi. Sulasi 3 huruf tambah lagi 3 jadi 6. Apa wazan dia? Okey. Biasanya bila kita mengajar di sekolah, banyak yang kita jumpa yang ni. Apa wazan dia? Istaf'ala. Yang lagi 2, 3, 4 ni ada tapi tak banyak. Jadi sebab kita belajar saraf, kita ambil tahulah Yang ni minority. Okey. Istaqbala. Okey, asal dia qabila ni. Apabila jumpa istaqbala, kita panggil orang sebab kita nak jumpa dia. Jadi kita sambut dia. Okey? Istaqbala. Istaqbala yastaqbilu. Mudhari' yastaqbilu. Istakhraja kharaja. Okey, istakhraja mudhari' apa? Yastakhriju. Okey. Summa ni tak banyaklah. If'ala dan izraqa. Cuba teka izraqa ni dekat dia nak menunjukkan kepada makna apa? Zarqa, mana zarqa? Azraq. Biru. Jadi bila tukar izra, bila kita baca if'ala bunyi panjang kan? Izraqa. Seolah dia menunjuk kepada kita sama-sama jadi biru. Sama-sama membiru. Ikhdar min akhdar. Akhdar warna apa? Hijau. Hijau. Jadi sama-sama jadi hijau.
Okey. Ijlawadha, if'awwala. If'awwala. Okey. Cuba. Cuba type dalam handphone. Makna ijlawadha. Makna ijlawadha. dalam kamus ma'ani ditulis syarah ta'rif wa syarah ma'na ijlawadha bil Arabi fi mu'jam al ma'ani. Bi makna madha wa asra'a fi sayr. Makna dia bergerak dengan pantas, bergerak dengan laju. Dan dia juga bermakna itu kalau dipanggil, kalau digunakan ayat ijlawadha al faras, kuda. Kuda tu berlari laju, berlari kencang. Ijlawadha al-matar, dengan hujan pula. Makna dia imtadda waktu ta'akhurih wa qita'ih. Makna dia hujan terputus lama. Jadi lain pula makna dia. Hujan terputus lama. Ijlawadha al-lail, malam. Makna dia malam jadi lama pula. Kan bila orang tunggu kadang dia malam tu tak lama, cuma dia rasa lama. Malam ni rasa lama. Masa yang panjang, sama ada tunggu lama, terputus lama, okey, ataupun pergerakan yang laju. Baik. Thumma mana? I'lawata. I'lawata. Nanzur ila ma'na. Ada yani ma'na ya'law cari dah tu. Cari tak? Apa jumpa tak kat mana dia? Ya'lawaqa syai' ay ta'allaqa bihi wa dhammahu ilaih. Iaitu kita bergabung dengannya. Kita pergi jumpa orang tu, kita melekat dengan dia, kita bergabung dengan dia. Au akhadahu, ataupun kita mengambilnya. Bergabunglah. Bergabung, bergantung. Contohlah bergantung. Okey. Alaqal ba'ir. Okey, alaqal ba'ir. Gantunglah, gantung. Alaqal ba'ir maknanya kita gantung. Contoh al-ba'ir ni binatang tunggangan. Jadi kadang-kadang kita gantung apa kat leher dia. Dia panggil apa? Pemegang tengkok dia kan. Jadi kita, alaq tu ni kita gantung. Yang alawata bergantung. Okey. Sama ماذا نقول يعشوشبا. يعشوشبا ni daripada al-ushbu. Al-ushbu ni lumut, ataupun nabat. Okey. Sejenis tumbuhan. Okey. Cuma bila kita tukar jadi ya'shaushaba, dia jadi makna begini. Baik, ya'shaushaba ni okey. Kalau kita pergi satu tempat, dalam lama kita tinggal akan naik macam rumput lah, rumput kan, nabat. Dia sejenis nabat ushbu, dia panggil apa? Lumut ke rumput-rumput kecil. Okey. Bila kita tukar jadi ya'shaushaba, maknanya dia kita sebut jadi fi'il. Apa kata nak kata apa Berlumur. Ya'shaushaba makan. Jadi kita kata tempat tu ditumbuhi
rumput ataupun berlumut lah. Tempat tu berlumut. Contoh nak bagi faham yang syabah. Okey. Thumma dekat Arab, dalam bahasa Arab ni disebut nabat. Al-usbu ni nabat. Nabat ni pokok. Jadi kita tak boleh nak kata pokok tu pokok besar ke, pokok kecil ke. Macam tempat tanah. Lama-lama kita tinggal, dia tumbuh apa? Dia tak tanam apa pun, dia tumbuh Pokok-pokok kecil. pokok, dia jadi semak samun. Macam tu lah. Jadi yang syabah lah tu. Dia tak tinggal apa pun, tiba-tiba tumbuh. Tak ada siapa pergi tanam pun. Okey. Ighdaudana. Okey, ighdaudana bermakna tala wal taffa. Dia mana sikit, dia lain sikit ni. Menjadi panjang dan berpusing. Dia jepalah. Dan juga bermakna ikhdarra hatta daraba ila sawad min shiddati rajih. Jadi kat sini makna dia menjadi warna hijau. Hijau kehitaman. Okey. Menjadi warna itulah Jadi sebenarnya perkataan ni jenuh juga carilah kamus, tapi perkataan ni sebenarnya dia daripada wazan 3 ni. If'ala, if'awala, if'awala. Dalam bahasa Arab pun dah jarang digunakan. Ini dipanggil kalimat syadzah ataupun kalimat yang dipanggil ada tapi dah jarang digunakan. Dia macam kalimat mahjurah, perkataan apa nak panggil bahasa kita. Dalam bahasa Melayu kita pun ada perkataan ada tapi orang jarang dah guna. Okey. Baik. Kemudian ada sini rubai mazid bi harfain. Jadi kita tengok rubai mazid bi harfin. Fa'lala, tafa'lala, yani if'alalla, if'anlala. Okey, ni pun samalah. Cuma ni semua tahu kan. If'alalla. Contoh itma'anna. Itma'anna yatma'innu. Apa makna itma'anna yatma'innu? Tamakninah. Mana tamakninah? Tenang. Dalam semayang ni rukuk kena tamakninah. Tamakninah tu apa? Berhenti sekejap. Boleh. Kalau kita sebut saya rasa tenang hari ni. Tu itma'anna lah. Jadi orang semayang yang ada tamakninah dia semayang tenang. Orang yang semayang kalut dia tak ada tamakninah, dia tak tenang pun. Nak apa habis? Hari ni dia semayang macam apa, Allah pun tak terima. Semayang. Okey macam ni. Itma'anna. Jadi itma'an ni makna dia berasa tenang. Wazan dia if'alallah. Iqsya'arra. Iqsya'arra ni perkataan tu dalam Quran ada. Dalam Quran ada yaqsya'irru qulubuhum. Iqsya'arra. Ni makna dia gementar. Iqsya'arra ni makna gementar. Dalam Quran ada. Gementar hati mereka. Wazan seterusnya if'anlala. Okey. Bila kita tengok wazan ni, if'alalla, kalau tengok kitab mana-mana pun, contoh dia lebih kurang ni je. Kalau tak jumpa perkataan ni, mungkin 2, mungkin 3. Tapi contoh dia sama. Itma'anna iqsya'arra. Perkataan yang sama. If'alala. Kalau tengok dalam kitab kamus mana pun, dalam kamus ke, dalam saraf ke, tetap contoh ni juga. Sebab ini saja yang ada pun. Ataupun yang digunakan ni je. Yang lain mungkin dah tak digunakan lagi. Ihranjama. Ifranqa'a. Ihranjama. Ihranjama ni orang dah jarang guna. Tapi perkataan yang seerti dengan dia panggil muradif dia. Ni perkataan dia. Boleh baca ke tulisan ni? Ijtama'a. Mana ijtama'a? يجتمع الطلاب في فناء المدرسة. اجتمع الطلاب في المطعم. ما معنى اجتمع؟
Berkumpul. Berkumpul. Jadi ijtama' tu bahasa moden lah Tapi kalau kita pergi sekolah, ihram jama'. Kamu agak-agak ustaz kat situ bukan pelajar, ustaz pun tak faham. Ihram terkejut dia. Macam makan. Bahasa istana apa makan? Santap. Santap. Akhirnya dia tak makan. Sentak jadi. Tak apa nak faham, bukan sentak perasaan, sentak tak faham. Sentak benda. Ifranqa'a ni, kalau tengok dalam kamus, kamu nampak muka saya kan? Dalam Google Meet ni kamu nampak muka saya dengan slide ke apa? Nampak slide saja? Nampak muka ustaz dengan slide. Dua-dua. Ni kan? Tangan saya buat macam ni. Bunyi tak? Bunyi. Itu dah nama ifranqa'a. Meletupkan jari. Saya tak tahu nak kata bahasa Melayu ni apa. Tak tangan macam ni. Yang kadang ada orang suka jari-jari dia tu dia suka bukan patah kan. Dia bagi bunyi, senaman kan. Rasa cuba buat senaman tangan, dia bagi bunyi. Bunyi tak? Rasa macam mana? Bunyi. Tu senaman lah tu. Bunyi. Tu ifranqa'a lah tu, ifranqa'a. Ifranqa'a. Kadang-kadang dah. Itu nama ifranqa'a. Iaitu membunyikan jari. Okey? Baik. Tapi perkataan ni tak adalah makna dia kalau tengok kita soraf if'an lala yang ni je lah yang ada iaitu ifran jama dengan ifranqa'a. Baik. Okey, jadi yang tadi bila kita tengok abniyah fi'il amar tadi ni, okey. Jadi fi'il mudhari' dia macam itulah. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, kataba yaktubu, jalasa yajlisu, daraba yadribu. Apa yang Sama yasumu, asalnya yaswumu, qala yaqulu, asluhu yaswumu, yaqulu. Hakama yahkumu. Jadi baris ni kita tak boleh nak tentukan. Baris ni kita baca ikut orang Arab baca. Okey? Jadi kita kena, kalau kita tak pasti kita kena tengok kamus. Nahkumu. Najlisu. Bukan najlasu, najlisu. Baris ni ialah baris orang Arab. Kataba yaktubu. Ni pula. Saya nak padam. Sekejap. Nak padam ni. Kita pandang eraser ni. Okey. Baik. Jadi dekat sini, mana dia punya pen? Masya Allah. Yahkumu. Tulis elok sikit lah Najlisu. Tubuh. Dan dekat sini, ziyadah. Okey. Jadi, ini fi'il mudhari'. Fi'il madhi, tukar kepada fi'il mudhari'. Jadi yang kita tambah kat depan ni apa? Nun. Nahnu. Hamzah aktubu daripada ana. Ta anta, anti taktubu, taktubani, taktubina. Ya untuk huwa yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Dan juga yaktubna. Jadi ni anaitu. Ini ialah singkatan lah. Nanti kita tukar kan. Tukar daripada fi'il madhi kepada fi'il mudhari'. Tambah apa kat depan? Biasanya kita sebut tambah ya. Itu asas. Tapi ada lagi ya, nun, alif, nun, ya, ta. Baik. Okey. Yang ni pula kita akan tengok pada jadual nanti. Kita akan tengok jadual. Huruf mudhari' yakunu. Ini kita senang kita akan refer pada jadual. Okey. Jadi kalau wazan akrama yukrimu, fa'ala yufa'ilu, 'allama yu'allimu,
Ta'allama yata'allamu, tafahama yatafahamu, tambah ya. Tambah ya kat depan. Tadaharaja yatadaharaju. Okey? Ini dia punya yang tadi ni. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Ini tak payah hafal. Ini kita kena ingat secara automatik. Bila contoh jalasa, tahu automatik yajlisu. Kataba yaktubu, qara'a yaqra'u, syariba yashrabu. Ini dia punya khulasa ataupun framework, framework apa ni, rujukan baris yang ada dalam saraf daripada madhi kepada mudhari'. Okey. Jadi sebelum ni saya dah share berkenaan satu gambar. Saya cari balik gambar tu lah kalau ada dekat sini. Nasab dekat sini tak? Ini bukan, sekejap saya nak cari. Taukid, sulasi rubai, ma'ani. Ni kot. Okey, tak apa, saya nak share satu web. Satu web ni. Web dia ada dipanggil Kata Dasar Quran. Okey, nanti saya akan minta Dr. Wan Rosli buat Kata Dasar Quran Wan Rosli. Okey, dia sangat digunakan oleh merata-rata lah, merata-rata. Sekejap saya share web ni. Cuma kena explore lah. Baik Ustaz. Sekejap. Tak nampak pula ni. Okey, nampak web ni? Nampak. Nampak Ustaz. Kaedah ni dicipta oleh Dr. Wan Rosli. Kenal ke Dr. Wan Rosli? Tidak. Judul education. Tak kenal? Tak kenal Ustaz. Betul kenal siapa? Kenal Hakim Rosli. Hakim Rosli kenal Hakim Rosli. Ni ustaz tasal kita. Lecturer tasal kita. Dia buat satu kaedah. Kaedah ni orang belajar saraf. Biasa orang belajar nahwu tak susahlah kena i'rab. Dia panggil apa? Dia panggil apa perception, bad perception. Kalau belajar saraf letih lah. Memboringkan. Apa lagi? Okey, apa lagi? Belajar saraf saya tak minat lah. Okey, padahal saraf tu membantu kita. Membantu kita banyak sekali. Lebih-lebih lagi membantu kita untuk faham Quran. Untuk faham Quran. Okey, cuba tengok web ni. Nama dia Kaedah Kata Dasar Quran. Kaedah Kata Dasar Quran. Okey. Cuba tengok ni. Ni laman utama dia. Mari belajar bahasa Quran. Okey, dalam ni dia ada buku sebenarnya. Biasanya Dr. Wan Rosli akan buat jadual lah. Okey. Dalam ni kamu boleh tengok dia ada letak bahan. Kamu boleh gunakan bahan untuk belajar dan juga untuk mengajar. Cuba tengok ni bahan belajar, nampak bahan belajar ni. Ni order buku. Ni kan jumpa dia sini. Ni kursus dan bengkel yang dia buat. Kursus bengkel yang dibuat. Okey. Jadi tapi kalau ni sebab COVID apa semua, tapi boleh tengok ni orang belajar surah ni, orang total belajar surah ni.
Bukan dia belajar sulasi, dia belajar sulasi tapi dia cari dalam Quran duk kat mana. Rubai perkataan duk kat mana. Okey? Ni orang tua belajar ni. Jadi malu kalau kamu tak belajar. Kat sini kamu boleh tengok dia punya video-video yang ada dekat sini ya, rakaman-rakaman. Okey, saya nak tunjukkan sini bahan belajar dia. Ni pelajaran asas, ni kata dasar kait dengan doa. Saya nak pergi ke nota sekejap nota dekat sini. Ni ada rakaman kuliah, tengoklah sendiri ya. Ini ada dekat sini kuis. Kuis pun dah buat. Latih to be kat atas kaedah dasar. Ada 60 kuis rajin dengan tak rajin je. Saya nak cari dekat sini latihan kata dasar sekejap. Kata dasar dekat sini. Ikut. Ini latihan. Saya nak pergi ke nota je nota. Bahan belajar. Panduan belajar. Pelajaran asas. Panduan ikut sekejap panduan tu. Ini panduan menggunakan buku. Sekejap. Nota. Ada kat bawah ni. Kena dekat sini nota dan bahan tambahan. Kat sini nota dan bahan tambahan. Dan kejap mungkin kat sini kot wazan pelbagai contoh. Ni lah tadi. Kat sini ada. Ni yang tadilah refer pada tadi. Kataba yaktubu. Ni dia letak bintang. Bintang makna dia bergantung kepada baris tu bergantung pada fi'il. Kataba yaktubu, jalasa yajlisu, daraba yadribu, dia tak sama. Tapi yang tak ada bintang dia punya fi'il dia fix. Aslama mudhari' dia apa? Yuslimu. Yuslimu. Allama yu'allimu. Dia letak dah. Dia dah letak dah siap. Madhi, mudhari', amar, masdar, isim fa'il. Ini yang penting kan, bina lil majhul. Kataba yaktubu, uktub, kitabah, katib, kutiba. Yuktab. Dia letak dah siap. Bina lil majhul, fi'il madhi dengan fi'il mudhari'. Kutiba, yuktabu. Aslama ni masuk Islam. Aslama yuslimu aslim. Islam, muslim. Uslima yuslamu. Allama yu'allimu allim. Ta'lim, mu'allim. Ullim, yu'allam. Kan, tak siap dah. Jahada yujahidu. Jahid. Mujahadah, jihad. Mujahid. Juhida. Dijihadkan. Yujahadu. Dia sedang dijihadkan. Bukan dia pergi dia yang diarahkan berjihad. Ibtasama, senyum. Ibtasama, yabtasimu, ibtasim. Masdar, ibtisam. Mubtasim, isim fa'il. Ubtusima, disenyumkan. Yubtasam, disenyumkan. Cuma beza ni madhi, ini mudhari'. Insyaraha yansyarihu, insyarih. Ni fi'il amar, insyarih. Terang hati. Terang hati. Insyaraha yansyarih, insyirah. Munsyarih, iaitu orang yang menerangkan hati. Unsyurih, diterangkan hatinya. Tadaras, bila kita baca tadarus Quran. Ni tadaras, sama-sama belajar. Jadi tadarus bukan makna baca Quran. Sama-sama belajar baca Quran. Belajar untuk faham Quran. Tadarasa, ya tadarasu, tadaras. Tadarus, ini masdar dia. Tadarus. Mutadaris. Tuduris. Ini ditadaburkan. Yutadaras. Tafakkara, tafakkaru, tafakkar. Tafakkar fi'il amar. Tafakkur, masdar, tafakkur. Kita guna dalam bahasa Melayu, bertafakkur, kita duduk diam, kan? Tafakkur bukan duduk diam, berfikir. Berfikir. Mutafakkir, orang yang berfikir. Tufukkir, difikirkan. Istaghfara, ya istaghfiru, istaghfir, istighfar. Mustaghfir, ustughfir. Ustughfir.
Okey. Ni dalam wazan pelbagai contoh. Okey. Ni wazan pelbagai contoh, ni huruf illah dekat sini maju ada, nota latih pasal i'rab ada, mubtada khabar ada, wazan pelbagai contoh, kata dasar terpilih. Okey. Ini dipanggil sifil wazan. Ni dia punya wazan dia. Jadi ni wazan dia. Okey. Lepas sekejap lagi saya save, saya letak dalam web, dalam WhatsApp group. Inilah wazan dia. Macam sifil, kita duk baca kira-kira 1 kali 2, 2 kali 2, 4. Okey. Okey, wazan ni memang Dr. Wan Rasul letak kat sini, kamu boleh download, kamu boleh pergi print. Biasanya dia print dekat kertas, dia panggil kertas color ataupun kertas minyak, laminate kertas keras sikit tu ya. Hard manila card tu jadi cantik lah Ni fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'alu, apa ni, if'al, af'ala yuf'ilu, amar, Af'il. af'il, Af'il. fa'ala yuf'ilu, fi'il amar, Fa'il. okey. Jadi yang nombor satu ni kamu nampak ain tu tak ada baris. Sebab baris ain tu bertukar-tukar. Ada yang baris bawah, ada baris atas, ada baris depan. Tapi 2, 3, 4, 5, 6 ain ada baris. Jadi wazan dia adalah fix. Kekal macam tu. Strok tu dia kekal. Cuma kita kena ingat. Af'ala yuf'ilu, af'il. Fa'ala yuf'ilu, fa'il. Fa'ala yufa'ilu, fa'il. Ifta'ala yafta'ilu, ifta'il. Infa'ala yanfa'ilu, Infa'il. Ini yang tadi tadarasa, taqabala. Okey? Jadi tafa'ala. Bila kita jumpa perkataan taqabala, oh ini tafa'ala. Kita ada kena ada kemahiran tu. Tapi kalau ta'allama, ta'allama ada sabdu, ada nombor 8. Kita kena tahu duduk dekat wazan yang mana. Tasyajara. Tasyajara nombor 7. Dia daripada wazan tafa'ala. Baru kita boleh tukar. Tasyajara yatasyajaru. Tafa'ala yatafa'alu. Taqabala yataqabalu, taqabal. Tafa'ala yatafa'alu, tafa'al. Ta'allama. Tapi bila kita ingat wazan ni, kita boleh tukar fi'il tersebut. Tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala. Jadi ta'allama. Fi'il mudhari' dia. Ta'allama mudhari'. Yata'allamu. Ta'allamu. Amar? Ta'allam. Istaf'ala yastaf'ilu. Istaghfara yastaghfiru. Istaghfir. Okay. Jadi dekat bawah ni dia buat simbol pelaku. Pelaku ni fa'il lah. Fa'il. Dia tambahlah ta, ti, tu, na, ya, nun. Dia mudahkan dalam bentuk carta. Okay. Jadi kamu tengok dekat sini. Kelas Bahasa Al-Quran webly.com. Ya. Kelas Bahasa Al-Quran webly.com. Okay. Ni ada dekat sini. Saya pun tak pernah buka kuis ni. Kalau buka kuis ni, ni dia punya dalam bentuk Google Form. Kan? Kamu boleh jawab lah ni. Tapi kena dia buat kuis ni untuk kamu untuk belajar dulu buku tu Tapi sebab kamu dah ada basic, kamu boleh jawab ni. Masuk nama, jawab. Kamu akan dapat terus jawapan dia. Ada markah sini. Berapa betul, berapa salah. Dekat sini. Dia siap ada buat. Okay. Baik. Jadi kat sini apa lagi kat sini? Kat sini ada order buku ni, buku lah. Kitab Mi'raj Quran, belahan Quran, pelajaran asas. Okey, ni pelajaran. Ada ni dalam YouTube. Okey, boleh tengok dalam YouTube lagi. Pelajaran 1. Apakah kata dasar? Okey, sekejap saya buka.
Okay, kita tengok satu video ya. Sekejap. Saya ambil sedikit masa untuk tengok video ni ya. Lepas ni kamu tengoklah sendiri. Okay, saya tengok ubah setting sekejap. Setting speaker kot ni. Kan setting mikrofon. Okay, setting. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari insya-Allah bahasa Al-Quran, peringkat asas bagi yang tidak pernah belajar bahasa Arab ataupun yang pernah belajar bahasa Arab. Kaedah yang saya akan perkenalkan untuk anda belajar bahasa Arab pada awal, daripada asas, ialah kaedah yang agak yang lain daripada yang lain, iaitu kaedahnya kita namakan dia kaedah kata dasar. Baik. Untuk pengetahuan semua, kaedah kata dasar belajar bahasa Al-Quran, asas bahasa Al-Quran melalui kata dasar ini telah pun saya bukukan melalui buku yang saya namakan dia dengan nama Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quranul Karim, dan ini adalah edisi terkini bagi buku tersebut, dan buku yang sebelum ini adalah berwarna biru, cetakan tahun 2018, dan yang ini adalah cetakan terkini. Dan buku ini dalam buku ini diterangkan kaedah-kaedah kata dasar yang dipilih khas untuk anda, dan juga disertakan beberapa latihan serta senarai kata dasar yang di dalam Al-Quranul Karim untuk dipelajari. Di samping buku ini, buku teks, sebagai buku teks, buku ini juga disokong oleh sebuah buku lagi yang kita tulis khas sebagai latihan ataupun sokongan kepada buku teks tadi, di mana dalam buku ini tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari akan dihidangkan dengan latihan-latihan yang diterangkan kaedahnya dalam buku teks tadi. Dan untuk mendapatkan buku teks dan buku latihan, anda semua boleh berhubung dengan nombor di dalam pada skrin ini ataupun lawat laman web kelasbahasaquran.weebly.com. Baik. Untuk pelajaran kita, saya akan ringkaskan apa yang saya terangkan dalam buku teks sebagai pengajaran, dan untuk lebih lanjut boleh dapatkan buku teks insya-Allah. Baik. Kita mulakan apa yang dimaksudkan dengan kata dasar ya, insya-Allah. Apa yang dimaksudkan dengan kata dasar? Kata dasar ataupun kata akar, yang disebut sebagai kata akar di dalam setengah istilah, ialah perkataan asas ataupun perkataan dasar atau perkataan yang membentuk perkataan-perkataan Arab. Jadi perkataan di dalam Al-Quranul Karim ataupun dalam bahasa Al-Quranul Karim ini adalah berasaskan kata dasar. Jadi boleh kita katakan bahawa kebanyakan perkataan di dalam Al-Quranul Karim ataupun dalam bahasa Arab ini, dia berasaskan kata dasar ataupun disebut sebagai usul al-kalimat atau dikenali juga sebagai juzur al-kalimat. Baik. Biasanya kata dasar ini dia mengandungi 3 huruf ya, mengandungi 3 huruf kebanyakannya ya. Boleh katakan bahawa 90% atau 90% perkataan Arab ini dia mempunyai kata dasar 3 huruf. Cuba perhatikan di dalam kotak ini, kata dasarnya adalah ha, mim dan dal, dan ini adalah perkataan yang lahir daripada
kata dasar ha, mim dan dal. Contohnya alhamdu, kita sebut dalam Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, hamidun majid, mahmud, Muhammad, Ahmad, yuhmadun, semuanya berasal daripada kata dasar yang sama, iaitu ha, mim, dal. Dan kata dasar ini kita perlu tulis dalam keadaan terpisah, ha, mim, dal. Dan kalau kita gabungkan sekali, dia akan sudah jadi perkataan. Jadi dia adalah kata dasar, ya, insyaAllah. Kita akan pelajari secara lebih lanjut dalam pelajaran-pelajaran yang seterusnya. Baik, contoh lagi kata dasar ialah contohnya ra, ha, dan mim. Di antara ra, ha, dan mim ni lahirlah perkataan daripada kata dasar tersebut. Contohnya ar-Rahman, ar-Rahim, rahmah, irham, arham, rahimin, yarhamu, al-marhamah. Semuanya lahir daripada kata dasar ra, ha, dan mim. Perhatikan bahawa kata dasar biasanya dia mengandungi 3 huruf sahaja, ra, ha, dan mim. Boleh kita katakan bahawa kebanyakan kata dasar di dalam bahasa Al-Quran ini dia mengandungi 3 huruf. Baik. Seterusnya, poin yang kedua yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah berkenaan dengan kata dasar, bahawa setiap kata dasar ini dia akan ada makna asas. Al-Quranul Karim ini atau kita sebut dalam bahasa Inggeris sebagai base meaning. Okey, contohnya ya, kita ambil satu kata dasar mim lam kaf. Contohnya mim lam dan kaf. Baik, kata dasar mim lam dan kaf. Kata dasar mim lam dan kaf ni kalau kita tengok beberapa perkataan yang lahir daripada kata dasar ini, malikun, mulkun, dengan makna yang berbeza ya. Malkun, yamliku, malaikatun, malakutun, mamlukun. Semua perkataan ini adalah daripada Al-Quran Karim. Dan kata dasar mim lam kaf ini dia akan ada base meaning dia adalah memiliki, memiliki. Alhamdulillah dalam bahasa Melayu pun dia ada perkataan itu, iaitu mim lam kaf macam perkataan milik. Jadi base meaning ialah milik. Daripada base meaning inilah keluarlah perkataan lain daripada mim lam kaf ini. Malikun, malikun raja, malikun pemilik, malikun penguasa, mulkun, surah Al-Mulk, Al-Malk, yamliku, malaikah. Semuanya ada makna, dalam dia ada makna milik ya. Walaupun kadang-kadang tu agak jauh juga maknanya. Contohnya malikun pemilik, malikun raja. Kenapa? Apa kaitan raja dengan pemilik? Raja adalah pemilik kuasa dalam suatu negara. Malikun, penguasa sebenar. Mungkin ada juga perkataan yang mamluk, contohnya, kenapa dia ada kata dasar mim lam kaf di dalamnya? Kerana hamba itu dimiliki oleh seseorang. Malaikah, mungkin perkataan yang malaikah contohnya dia agak jauh juga dengan kata dasar dia. Kata dasarnya mim lam kaf ya. Malakun, malak, malaikah. Ada kata dasar mim lam kaf, sepatutnya dia ada makna milik juga. Apa kaitan malaikat dengan milik? Boleh kita katakan bahawa malaikat ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia dinamakan malaikah. Wallahu a'lam. Boleh kita kaji lagi maksud malaikah ni, kenapa kata dasarnya adalah mim lam kaf. Baik, itu adalah makna asas. Jadi setiap perkataan, setiap kata dasar dia akan ada makna asas, yang mana daripada makna asas inilah dia akan lahir perkataan-perkataan lain. Baik, seterusnya ialah poin yang ketiga ialah kata dasar ini dikembangkan kepada makna yang lain dengan memasukkan imbuhan. Ya. Imbuhan ini yang kita akan belajar insya-Allah di dalam bab-bab yang akan datang yang saya susun dalam buku ini, iaitu contohnya ialah di dalam buku teks ini contohnya saya datangkan satu kata dasar, contohnya ain badal ya. Ain badal yang memberi makna asas ialah sembah. Ain badal. Daripada ain badal keluar perkataan ya'budu, keluarlah perkataan u'bud, ya'buduna, abada, ibadah. Semua perkataan ini dikembangkan daripada kata dasar ain badal ini dengan menambahkan beberapa perkataan imbuhan ya. Ini imbuhan ini, perkataan ya, contohnya ya di awal ini, ya di awal ini, waw dan nun di akhir ini, sabdu di tengah ini, alif dan dal ini adalah imbuhan yang kita akan pelajari insya-Allah dalam kaedah-kaedah yang akan datang.
Jadi yang pentingnya adalah setiap kata dasar ini akan dikembangkan kepada makna-makna yang lain, kepada perkataan yang lain dengan menambahkan imbuhan yang kita namakan imbuhan ya. Dalam imbuhan ini dia ada penambahan yang standard yang mempunyai makna yang tertentu yang akan dipelajari kemudiannya insya-Allah. Contoh lagi ialah perkataan ataupun kata dasar roha dan mim. Roha dan mim ini mempunyai kata dasar roha dan mim mempunyai makna roha dan mim maknanya kasih. Daripada sinilah keluarnya perkataan Rahmanur Rahim, Rahimin, Ruhama, Rahmah. Semuanya bermaksud kasih, mercy. Ar-Rahmanur Rahim, merciful, mercy ya. Semuanya berasal daripada maknanya kasih, mercy. Daripada perkataan inilah keluar perkataan Allahu Yarham, Irham, Rahimin, Arham, Ruhama, Arham. Sehingga rahim ibu pun dia akan datang perkataan arham ya, daripada rahim ibu. Apa kaitan rahim ibu dengan kasih? Sebab kasih itu datang dari rahim ibu ataupun ada kaitan dengan kasih ibu itu namanya. Itulah yang ada kaitan di antara rahimah dengan arham. Silaturahim dan sebagainya lah. Baik, itu adalah di antara poin-poin penting yang perlu kita pelajari dalam ilmu kata dasar ini. Saya merasakan bahawa mempelajari kata dasar ini mempunyai faedah yang amat besar bagi orang yang mula-mula ataupun baru nak berjinak-jinak dengan mempelajari bahasa Arab ataupun bahasa Al-Quran, kerana dengan memahami kaedah dan kriteria ataupun perilaku ataupun bentuk-bentuk kata dasar dan kaedah-kaedah yang mengelilingi kata dasar itu, anda akan dapat mempelajari bahasa Arab dengan selesa insya-Allah. Itu yang kami harapkan ataupun saya harapkan insya-Allah daripada insya-Allah. Sebagai sedikit latihan boleh kita insya-Allah mempelajarinya dalam buku yang akan datang atau dalam pelajaran yang akan datang insya-Allah. Jadi saya harap insya-Allah kita ulang kaji sikit lagi berkenaan kata dasar. Poin yang pertama yang saya ingin kemukakan ialah yang pertama, kata dasar ataupun bahasa Al-Quran ini adalah berbaskan ataupun berasaskan kata dasar yang disusun dengan begitu sistematik, yang mana setiap perkataan atau kebanyakan perkataan-perkataan di dalam Al-Quran ini berdasarkan kata dasar. Okey, yang pertama sekali ialah kata dasar mengandungi 3 huruf. Pertama. Yang ketiga, kata dasar akan mempunyai makna asas, base meaning yang perlu kita tahu. Yang ketiga, kata dasar ini dikembangkan kepada perkataan lain dengan menambahkan imbuhan tertentu. Untuk pelajaran akan datang, kita akan bincangkan bentuk-bentuk kata dasar dan bagaimana kita dapat mengeluarkan kata dasar daripada setiap perkataan dan mengetahui base ataupun basic meaning ataupun makna asas bagi setiap perkataan itu. InsyaAllah setakat ini sahaja untuk kali ini dan kita berjumpa untuk pelajaran akan datang insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nampak tadi? Video tadi? Nampak. Dengar kan? Nampak Ustaz. Dengar suara saya? Dengar tak? Dengar. Okey, nampak kan? Jadi sebenarnya itu ialah pelajaran asas lah, pelajaran asas berkaitan dengan sarf. Al-Mizan As-Sarfi. Okey. Jadi Al-Mizan As-Sarfi asal 3 huruf. Memang asal 3 huruf. Kemudian dia ada makna asal. Perkataan tu ada makna asal. Kemudian dikembangkan perkataan, dia tambah apa? Ditambah imbuhan. Ya, imbuhan yang tadilah. Huruf sa'altumuniha. Okey? Okey. Itu asal dia. Tapi pelajaran tadi dikaitkan terus, dia ambil perkataan, contoh direct daripada Al-Quran. Ya, yang ni kita belajar ni, kita ambil perkataan mana-mana. Tapi saya akan selang-selikan benda tu. Bila orang luar tengok benda tu, dia belajar, dia minat saraf. Baru dia tahu, oh belajar saraf tu penting. Membantu dia untuk faham Al-Quran. Ya, benda tu berfaedah daripada kita. Tadi saya dah tunjuk jadual kan. Jadual wazan tadi. Asyrafa yushrifu af'ala yuf'ilu. Tengoklah jadual tu nanti ya.
saya dah tunjuk tadi jadual. Madhi, mudhari', amar, isim fa'il, apa ni, madhi, mudhari', amar, masdar, isim fa'il dengan apa ni, mabni lil majhul. Okey. Okey. Majhul. Ni mahmuz mudha'af ni majhul tadi. Okey, slide ni saya tunjuk tadi. Okey. Jadi saya akan share gambar tu dalam, saya akan share kad tu dalam WhatsApp group dalam WhatsApp group. Okey. Kemudian sebelum kita habiskan ni, kita tengok sekali lagi satu gambar. Gambar ni saya dah tunjuk dah itu. Mizan Sarfi, apa ni, mana gambar dia? Mizan Sarfi, Tauki, Sulasi Rubai, ni kot. Nah, ni dah tadi. Okey. Sekejap saya buka gambar ni. Saya tak ingat saya dah letak dalam WhatsApp ke belum. Nampak ni dah tadi. Tak apa, nanti saya letak balik. Okey, ni dia tadi, ni fi'il tapi adalah kita ambil fi'il dah. Ni fi'il sulasi. Sulasi ada sulasi mujarrad, sulasi mazid. Rubai mujarrad, rubai mazid. Sulasi mujarrad yang memang asal 3 je. Yang 3 ni fathah, cuma ada wazan fa'ala, fa'ula. Sorry, ni fa'ila. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fataha, sami'a, hasuna. Fi'il sulasi mazid ada 3. Mazid biharfin, mazid sulasi tambah 1 huruf, sulasi tambah 2 huruf, sulasi tambah berapa? 3 huruf. 3 huruf. 3. Okey, sulasi tambah 1 huruf jadi rubai. Okey, sulasi tambah 1 huruf jadi rubai. Af'ala, anzala. Wazan dia af'ala, fa'ala, fa'ala. Sulasi tambah 2 huruf. Wazan dia if'ala, ista'ala, if'ala, tafa'ala, tafa'al. Jadi khumasi. Sulasi tambah 3 huruf jadi sudasi. Istaf'ala, if'ala. Ini talkhis pada PowerPoint tadi. Kemudian ada tadi rubai. Rubai mujarrad, fa'lala, dahraja. Lagi fi'il apa? Zalzala. Waswasa. Lagi zalzala. Okey. Okey, kemudian tadi ada apa ni, rubai mazid bi harfin bi harfain. Okey, yang tambah 1 huruf tambah ta kat depan. Tafa'lala, tadahraja, tawaswasa, tazalzala. Yang tambah 2 huruf if'alalla, if'allala. Yang tadilah ihram jama. Jadi gambar ini, grafik ini, infografik ini adalah talkhis kepada keseluruhan ataupun hampir keseluruhan PowerPoint tadi lah, wazan yang ada dalam PowerPoint tadi. Okey. Jadi dekat sini dia duduk dekat sulasi. Saya nak tutup. Sulasi rubai ni. Okey. Jadi hari ni ada tiga file penting dekat sini yang kita dah tengok hari ni. Tapi tak apa, saya akan share sekali lagi dalam WhatsApp group. Okey. Jadi nanti nampaklah kat mana dia punya gambar ni. Jadual mushtaqat kalimat, mizan sarfi, sekejap. Mizan sarfi. Apalah sekejap. Saya nak buka web tadi, nama dia kata dasar Quran. Saya akan letak sekali lah dia punya link, takut cari tak jumpa ke apa ke. Okey. Sekejap ya, dia tengah. Okey, mana grup kamu ni? Ni saya letak link.
link untuk web tadi. Ya, browse lah. Explore. Orang dah bagi tu explore. Orang dah tolong buat dah. Ini file tadi. Saya share kat sini lah Dalam air ta'lim saya tak tahu boleh buka. Lama dah tak buka. Dah asyik tak boleh buka. Saya pun tak buka terus dah. Okay. Yang sulasi tu tak apa saya buka. Saya share print screen lah. Print screen. Saya tak boleh baca. Tengok sini. Tengok situ. Okay. Kamu crop lah gambar tu nanti ya. Crop buat jadual ke apa. Kalau mungkin kamu nak perlukan bahan-bahan ni untuk buat assignment micro teaching ke apa, boleh guna nanti. Baik Ustaz. Okay. Ada apa pun? Sebelum kita habis, ada apa-apa soalan? Kita jumpa minggu depan. Tak ada Ustaz. Okay. Dan insyaAllah naltaqi fil usbu' al-qadim insyaAllah yaumul Itsnain. Okay. Okay. Liliqa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Salam Ustaz. Syukran. Syukran Ustaz. Afwan. Syukran Ustaz.